kebahagiaan, mencapai impian, berani menuju masa depan. Koleksi tangga kebahagiaan Veraci, eksklusif di Kedai Emas Ming Seng. Berita jam 8 malam. PM Lee berkata selepas berakhirnya pilihan raya, pemerintah kini boleh kembali tangani COVID-19 dan cabaran lain. Kes COVID-19 di Singapura catat jumlah harian tertinggi dalam masa sebulan. MOH akan tingkatkan subsidi bagi pemvaksinan di semua poliklinik dan klinik CAS mulai November depan. Salam sejahtera saudara. Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata setelah berakhirnya pilihan raya umum, pemerintah kini boleh kembali menangani COVID-19 dan cabaran-cabaran mendesak yang lain. Menulis di Facebook, PM Lee berkata pemerintah memantau dengan teliti jumlah kes COVID-19 di negara ini. Dalam catatannya itu, beliau turut menulis tentang berita baik di tengah-tengah pandemik ini, iaitu panggung-panggung wayang dibuka semula hari ini. PM Lee mengakhiri catatannya dengan mengajak rakyat Singapura supaya terus tetap berwaspada dan bersatu dalam mengharungi pandemik ini. Sehingga tengah hari tadi, Kementerian Kesihatan melaporkan 322 kes baru jangkitan COVID-19, pertambahan harian tertinggi dalam masa sebulan. Ada 11 kes dalam masyarakat meliputi 2 rakyat atau penduduk tetap Singapura dan 9 pemegang pas kerja. Terdapat juga 5 kes import tetapi kesemua pesakitnya diberi notis jangan keluar rumah setibanya mereka di Singapura. Para pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori pekerja asing masih membentuk sebahagian besar kes baru itu. MOH menyatakan jumlah kes yang tinggi hari ini disebabkan oleh kes-kes yang tertunggak sebelum ini. Ini selepas ujian swab yang berkurangan dilakukan semasa cuti umum dan hujung minggu lalu pada 10 dan 11 hari bulan ini. Lebih banyak perincian akan didedahkan malam ini nanti. 12 warga asing diusir dan dilarang memasuki lagi Singapura kerana tidak mematuhi peraturan jarak selamat semasa tempoh circuit breaker COVID-19 dikuatkuasakan. 9 lelaki dan 3 wanita itu berumur antara 20 dan 37 tahun. Polis serta penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA menyatakan 12 orang itu berasal dari Malaysia, China dan India. Mereka ditangkap dalam 3 kejadian berasingan semasa tempoh circuit breaker pada April dan Mei lalu. 12 orang itu didakwa di mahkamah kerana melanggar larangan mengadakan perhimpunan sosial dan membenarkan orang lain masuk ke kediaman mereka. Kesemuanya sudah meninggalkan Singapura buat selama-lamanya. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo mahu ujian mengesan COVID-19 di negara itu ditambah 50%. Beliau berharap 30,000 ujian dapat dilakukan setiap hari dengan membuka makmal-makmal di Jakarta serta wilayah-wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Gubernur Jakarta pula memberi amaran akan menghentikan semula kegiatan-kegiatan ekonomi dan keagamaan jika penularan virus COVID-19 di ibu kota itu terus bertambah dengan pesat. Encik Anies Baswedan juga berkata Jakarta mungkin dikepung semula. Dalam masa 24 jam yang lalu, Jakarta mengesahkan lebih 400 kes baru. Di peringkat nasional, pertambahannya sebanyak hampir 1,700 menjadikan jumlah keseluruhan kes di Indonesia hampir 76,000. Lebih 3,600 pesakitnya telah meninggal dunia. India juga terus melaporkan pertambahan besar jumlah kes baru COVID-19. Perkembangan itu menyebabkan beberapa wilayah India menguatkuasakan semula langkah-langkah kepungan. Hari ini lebih 28,700 kes dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhannya melepasi 878,000. Lebih 23,000 pesakitnya pula telah meninggal dunia.
India kini di tangga ketiga dunia dalam senarai jumlah kes COVID-19 di belakang Amerika Syarikat dan Brazil. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah selesai memilih para jemaah haji yang terhad untuk menunaikan rukun Islam kelima itu tahun ini di tengah-tengah pandemik COVID-19. Selain warga tempatan sendiri, mereka yang dipilih terdiri daripada rakyat 160 buah negara yang kini tinggal atau bekerja di Saudi. Menurut laporan akhbar Saudi Gazette, ia hasil pendaftaran secara elektronik selama 5 hari yang berakhir Jumaat lalu. Pihak berkuasa Saudi menegaskan proses pemilihan para bakal jemaah haji kali ini adalah sejajar dengan piawai kesihatan antarabangsa bagi memastikan keselamatan para tetamu Allah itu. Antara langkah-langkah baru yang diperkenalkan buat kali pertama, satu kad bijak akan diberikan kepada setiap jemaah bersama satu beg berisi pelitup, sejadah dan cecair pembasmi kuman. Laluan khusus juga akan disediakan bagi melakukan tawaf dan sa'i dengan jarak 2 meter akan dikuatkuasakan antara setiap jemaah. Penginapan para jemaah di Mina, Muzdalifah dan Arafah pula akan dipastikan berada 9 meter antara satu sama lain. Denda RM10,000 Saudi akan dikenakan ke atas sesiapa saja yang cuba memasuki tempat-tempat tersebut tanpa permit haji yang sah. Kemuncak ibadah haji tahun ini dijangka bermula hujung bulan ini dan selesai pada minggu pertama bulan depan. Pihak berkuasa Saudi sebelum ini mengumumkan hanya 1,000 jemaah haji akan dibenarkan tahun ini kerana pandemik COVID-19. Mulai November ini, kanak-kanak rakyat Singapura yang layak boleh mendapatkan suntikan vaksin mencegah demam selsema, penyakit campak dan pneumokokal di poliklinik dan klinik-klinik di bawah skim CHAS. Kementerian Kesihatan mengumumkan subsidi yang dipertingkatkan bagi sejumlah pemvaksinan yang disarankan di peringkat nasional. Bagi golongan generasi perintis, mereka hanya perlu membayar antara $9 hingga $16 bagi satu suntikan. Golongan generasi merdeka serta pemegang kad CHAS warna biru dan jingga pula akan membayar tidak lebih $31. Bayaran suntikan bagi rakyat tempatan lain yang layak mendapat subsidi pula dihadkan antara $35 hingga $63 bagi satu suntikan. Kekecohan pada hari pertama sesi Parlimen Malaysia yang disambung hari ini. Ia berhubung usul PM Muhyiddin untuk menggantikan Speaker Dewan. Terus bersama kami. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Dan bertuah Golden Chance kembali lagi dengan wang tunai hampir $78,000 untuk dimenangi 56 pemenang. Pemenang perdana akan memenangi $22,222. Golden Chance, kedai emas yang diyakini.